Okey, sekarang kita akan cuba untuk menjawab soalan. Okey, cikgu ambil contoh 6 ya. Okey, pada 1 Januari 2017, Kelab Rekreasi Sungai Rambai mempunyai aset dan liability seperti berikut. Okey, kita ada satu senarai di situ yang diberikan bermula dengan bangunan kelab sehingga insurans prabayar. Awak boleh baca kat situ. Okey, soalan meminta kita sediakan penyata mengira dana terkumpul pada 1 Januari 2017. Okey, kalau tadi cikgu dah beritahu dana terkumpul ada dua, iaitu dana terkumpul awal dan dana terkumpul akhir. Jadi, soalan minta kita sediakan pada 1 Januari. Januari maksudnya dana terkumpul awal. Okey, langkah yang pertama, okay, kalau awak tengok dekat nota ni, bagi tujuan menghitung dana terkumpul, setiap butiran yang diberi hendaklah diklasifikasikan kepada aset dan liability terlebih dahulu. Okay, sekarang kita pergi satu persatu. Awak boleh tuliskan di tepi ini. Okay, bangunan kelab. Kategori apa? Ya, aset. Awak tulis A lah. Alatan sukan, aset. Akaun belum bayar, restoran. Okay, liability. Akaun belum terima, aset. Inventory restoran, aset. Okay, yuran belum terima, aset. Yuran belum terperoleh, liability. Tunai di bank, aset. Okey, surat khabar belum bayar. Maksudnya ini adalah belanja. Belanja belum bayar, liability. Okey, insurans prabayar. Maksudnya belanja prabayar, aset. Okay, jadi maksudnya kita sudah klasifikasikan semua item ini kepada aset dan juga liability. Okey, next kita akan mula untuk menyediakan penyata mengira dana terkumpul. Okey, kita akan mula untuk menyediakan penyata mengira dana terkumpul pada 1 Januari 2017. Okey, tuliskan nama Kelab dan Persatuan macam biasa. Kelab Rekreasi Sungai Rambai. Okey, penyata mengira dana terkumpul pada 1 Januari 2017. Okey, ini macam biasa kita ikut kepada kehendak soalan. Jadi cikgu dah senaraikan semua aset. Okey, tolak dengan semua liability yang kita dah buat pada contoh 6 tadi. Okey, awak masukkan je dia punya amount dia. Okey, bangunan kelab kita ada 60,000. So, masukkan 60,000. Okey, alatan sukan 4,200. Akaun belum terima restoran 5,800. Inventory restoran 8,200. Yuran belum terima 640. Okey, tunai di bank kita ada 11,200. Insurans prabayar 400. Okey, awak tambahkan semua sekali. Jumlahkan 90,440. Okey, tolak dengan liability. Okey, tolakkan dengan liability kita ada akaun belum bayar restoran 6,300. Yuran belum terperoleh 420. Surat khabar belum bayar 350. Kita tambahkan semua liability. Awak akan dapat 7070. Okey, tolak 90440 tolak 7070. Okey, akan dapat 83370. Okey, jangan lupa, jangan tinggalkan kosong macam tu saja. Kena beri nama dia. Apa dia 83370 ni? Ini adalah dana terkumpul pada 1 Januari 2017. Okey, mudah saja Okey. Alright, sekarang kita akan tengok bagaimana kita nak menyediakan penyata kedudukan keuangan. Okey dengan melihat kepada contoh 7. Maklumat di bawah diambil daripada buku-buku Persatuan Usahawan Remaja Jasin Melaka pada 31 Disember 2017. Okey, kita ada satu senarai dekat situ. Okey. Kemudian soalan meminta kita sediakan penyata kedudukan keuangan pada 31 Disember 2017 dalam bentuk T dan juga format penyata. Okey, cikgu akan tunjukkan dalam bentuk format lah. Bentuk T
lebih kurang saja dengan bentuk format tu kan. Cuma bentuk T tu awak kena ikut yang formula dia yang asal lah, yang lama tu ya. Okay, kalau awak tengok dekat sini, kita sudah diberi maklumat mengenai lebihan. Okay, lebihan ni biasanya kita ambil daripada mana? Kalau awak ingat lagi pelajaran sebelum ni. Okey, ya betul Ini kita ambil daripada akaun pendapatan dan perbelanjaan. Itulah pentingnya kita menyediakan akaun pendapatan dan perbelanjaan sebelum ni. Amount tu kita akan bawa ke PKK. Okey, kemudian kita ada diberi juga dana terkumpul pada 1 Januari. Maksudnya awal lah. Ini semua sudah diberi. Okey, tapi dalam soalan peperiksaan biasanya dia tak berilah. Kita yang kena kira sendiri. Okey, dengan menggunakan rumus tadi iaitu aset awal tolak liability awal. Okay, yang kita dah buat pada slide sebelum ni. Alright. Okay, awak boleh tengok sekali imbas macam mana PKK bentuk T disediakan ya. Okay, di sebelah debit kita ada aset bukan semasa dengan aset semasa. Okay, jumlah aset awak tambahkan. Okay, di sebelah kredit, okay, dana terkumpul yang biasanya kita gunakan equity pemilik sebelum ni kan. Okay, tambah dengan liability semasa. Okay, kalau ada liability bukan semasa, awak tulis kat bawah tu lah. Okay, awak akan dapat imbang amount tersebut. Ini sekali imbas bentuk T. Okay, ini dalam format penyata. Okay, macam biasa dalam format penyata, dia mesti ada modal kerja. Okay, apa formula modal kerja? Ya betul, aset semasa tolak dengan liability semasa. Jadi awak senaraikan semua dulu, aset bukan semasa. Okay, kita ada perabot dengan alatan pejabat. Okay, tambahkan aset bukan semasa. Okay, kemudian aset semasa, tambahkan semua aset semasa. Okay, kemudian tolak dengan liability semasa. Kita ada ABB, yuran bulan terperoleh dengan surat khabar belum bayar tadi. Okay, kemudian yang ini tolakkan. Okay, dapat 15920 iaitu modal kerja. Okay, modal kerja tambah dengan aset bukan semasa, awak akan dapat 32220. Okay, amount ni mesti imbang nanti dengan bahagian dana terkumpul. Okay, dana terkumpul pula. Okay, kita ada dana terkumpul awal yang diberi tadi 26920. Okay, akan tambah dengan lebihan yang sudah diberi tadi Okay, 5,300. So, awak akan dapat 32220. So, amount ni mesti imbang lah. Okay, sebelum kita mengakhiri topik pada hari ini, okay, cikgu nak sentuh sikit, ingatkan balik apakah komponen dana terkumpul bagi kelab dan persatuan. Okay, kita tengok di sini, dana terkumpul kita ada yang pertama, dana terkumpul awal. Okay, apa formula untuk mengira dana terkumpul awal? Aset awal tolak liability awal. Okay, mesti ditambahkan dengan lebihan. Lebihan ni dapat daripada mana? Daripada akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, sekiranya dalam soalan ada dinyatakan kita ada mendapat derma khas. Okey, jadi kita kena tambahkan. Okey, tambahkan dengan derma khas. Okey, atau apa-apa sahaja komponen yang melibatkan pendapatan modal. Okey, macam contohnya kita membesarkan gelanggang badminton ke, ataupun kita gunakan duit daripada kutipan hasil daripada aktiviti apa untuk kita tambahkan kita punya gelanggang ke. Itu semua kategori pendapatan modal kan. Yang berkaitan dengan aset bukan semasa. Okay, so kena tambahkan. Okey. Kemudian kamu tambahkan ketiga-tiga komponen ini. Alright. Dan kita akan dapat amount dana terkumpul akhir. Okey, jelas Okey, mudah saja. Okey, cikgu harap semuanya boleh faham mengenai tajuk kelab dan persatuan. Kita jumpa lagi pada tajuk yang akan datang.